selamat datang ke episod pertama untuk podcast terbaru di CTC FM, of course. Sembang Pedas. Ya, hari ini adalah episod yang pertama. Kita bawakan guest kita yang terbaik untuk kita bincangkan tentang dia punya career, tentang cerita dia dan dia punya pendapat-pendapat dengan industri kita. So, of course, Sembang Pedas dibawakan khas oleh broker kesayangan kita, recommended broker bersama dengan CTC, iaitu M Trading. So, check out all the links dekat description kalau korang nak learn more about M Trading. Jadi, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Of course, saya Boboy CTC. Orang kata host di CTC FM lah. Dan hari ini tetamu jemputan kita tak lain tak bukan orang lama dalam industri kita, of course, Abang Nas. Dan juga BDM daripada M Trading, of course my friend juga, our brother Mr. Sarah. Hello. Jadi hari ni episod pertama, so kita tengok, kita fill in apa yang kena, apa yang tak kena kan. Let's just go with the flow Okay. Jadi sebelum tu, terlebih dahulu Abang Nash mungkin boleh perkenalkan diri kepada audiens kita. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama, terima kasihlah kepada Boboy dan juga pihak CTC menjemput, dan juga pihak M Trading atas kerjasama dengan CTC menjemput saya untuk datang sesi sembang-sembang lah. Kita datang daripada jauh ni untuk nak sembang-sembang. Lama dah tak datang tempat baru ni. Okey, terima kasih. Pada yang baru, mungkin baru tengok muka saya, nama saya Najmuddin atau lebih dikenali sebagai Najmuddin Exchanger. Nak tahu apa itu Najmuddin Exchanger, boleh Google. Kalau nak sembang pasal Exchanger Sembang pasal Exchanger ada panjang cerita. Lagi panjang cerita dik. Jadi saya dalam bidang ni terjun secara accidental lah. Lebih kurang dulu dalam tahun 90-an saya berminat dengan benda-benda yang bergerak lah. Pasaran saham. Saya bermula daripada pasaran saham pada bulan tahun 93. Masa tu saya di secondary school lah. 1993 saya tingkatan 2, tingkatan 1 tu macam tu. Jadi pada masa tu ada buran dalam stock market. Di situ saya belajar tentang volatility, pergerakan naik turun pasaran. Jadi dipendekkan cerita, saya menyambung pelajaran dalam bidang accounting pada satu masa di satu universiti, Uniten. Sebab masa tu tahun 97-98 era kegawatan. Kami sebagai krisis ekonomi lah pada masa tu, kegawatan ekonomi. Jadi kami daripada pelajar tajaan mara tak dapat pergi fly. Jadi kita sambung pelajaran ke Uniten. Apa sih Abang Nash punya result SPM ni lebat ni berdapat. Alhamdulillah lah abang dapat keputusan yang apa orang panggil flying colours lah pada masa tu. Dapat tajaan daripada MARA, dapat tajaan daripada TMB pernah once upon a time. So saya teruskan dengan tajaan MARA, tapi bila masa tu pusat peralihan pelajar dekat College MARA Banting, masa tu buat A-levels, jadi bila tak dapat fly tu kita sambung belajar di Uniten. Jadi Uniten Jalan Kajang Puchong tu kan. Sebelum dia pindahkan fakulti accounting dia ke Bandar Muazzam Shah lah. Okey, daripada situ saya dah berjinak-jinak dengan pasaran saham lah. Pada masa tu, buat zaman buran, zaman pink form. Mungkin anak-anak muda tak tahu lagi pink form tu apa kan. Kita tanya bang, pink form ni kalau macam yang ni yang apa yang saya tahu lah. Saya tengok movie The Wolf of Wall Street. Kalau dia beli penny stock kan, kena isi borang pink form. Dia macam ni, di Malaysia pink form ni istilah untuk dipanggil Bumi Putra Allocation. Bumi Putra Allocation. Dipendekkan sekarang dipanggil permohonan saham MITI. Permohonan saham MITI ni daripada tahun 90-an lagi dah ada. Jadi it so happen that tahun 90-an tu market buran. Jadi pink form ni jadi meletup tau. Zaman itu zaman apa yang disentuh menjadi emas. Apa yang disentuh naik kan. Itu zaman dululah pasaran saham. Jadi bila saya tengok kepada pasaran forex, dia tak sama dengan pasaran saham. Sebab pasaran saham tu market capitalization dia kecil. Jadi senang untuk di-corner dan dimanipulasi. Pasaran forex ni adalah $1 trillion industry a day. Jadi tidak ada so-called syndicate lah untuk pump and dump. Kalau macam harder to manipulate lah. Kalau macam zaman sekarang kita tengok kripto kan. Orang panggil pump and dump, orang panggil rug pull, hit and run. Jadi zaman-zaman tu
memang berleluasa lah benda-benda ni. Bila saya masuk dalam bidang forex ni, saya agak culture shock sikit. Memang susah nak manipulate the market. Apa saja teknik kita tak berapa nampak lah kan. Jadi di situ saya bermula dalam bidang IPO, dan saya secara tak sengaja tahu pasal bidang trading ni di Cari Gold. Zaman dulu Cari Gold. Di satu forum Cari Gold. Abang punya betul-betul exposure pertama kepada forex. Yes, di Cari Gold lah. Kita kan banyak-banyak kawan forum Cari Gold. Bila cerita pasal forex semua, dia tinggalkan nombor Skype. Zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman tu tidak ada grup WhatsApp lagi. Zaman-zaman tu grup Skype. Ada lagi kawan-kawan yang masih hidup yang ada dulu buka-buka grup Skype ni. Masih ada lagi. Masa abang zaman Cari Gold tu tahun awal 2000. 2006, 2008. 2008. Antara tahun-tahun tu. Tapi masa tu MT4 pun tak ada lagi kan? MT4 dah ada. MT4 dah ada. Dah ada. Zaman tu dia ada North Finance. Not finance. It's a broker lah. It's a broker. North Finance is a broker. Sebelum saya kenal Insta, saya kenal North Finance. Saya pernah pergi buka akaun North Finance tu. Dulu tak adalah IB ni. Okay. Kita kawan-kawan recommend je. Saya pun tak tahu. Jangan-jangan link affiliate tak. Tak tahu masa tu abang dah kena lah sebenarnya. Zaman tu sebab dia beria nak tolong saya. Saya pun tak tahu kan. Masa newbie. Lepas tu bila kita isi borang, lepas tu dia kena print borang tu. North Finance tu kena print borang tu, kena pergi bank. Masa tu 2006. Saya umur dalam 20-an lah. Umur dalam awal 20-an mungkin. Jadi saya pergi ke bank 2006 25 macam itulah 2006 2008 saya pergi ke bank dan nak transfer. Jadi manager semua tanyalah, ini duit apa ni, nak masuk kat mana ni? Hati-hati dek, duit bukan senang nak cari. Masa tu kita pun orang muda lagi kan. Dia tak halang, dia cuma tak halang. tanya. Dia tanya, adik tahu tak? Masa tu kita pun level budak-budak lagi kan, 2006 kan. Adik tahu tak adik nak bank in kat mana ni? Kata, oh ni online trading. Waktu tu besar jumlah abang nak masuk kan? $1,000 tu biasa je kan. Zaman dulu $1,000 $1,000 besar. baru RM3 lebih masa tu. 3,500. 35, 37 macam tu lah. Jadi sebelum inflasi tu kira untuk zaman tu besar. Zaman tu besar lah. Kebetulan ada simpanan sikit kan, belajar-belajar trading kan. Itu pengalaman pertama saya lah. Saya ingat lagi nama dia. Ada satu yang bagi $5 free tu apa? Marketiva. Dia ada forum, dia ada chat, apa semua. Itu zaman-zaman Itu kita lah. social trading Social terawal. trading. Dia betul social trading. Dia dalam platform ada forum pula. Ada buka thread apa semua kan. Itu satu benda yang barulah. Jadi sebagai trader, saya juga melalui pengalaman-pengalaman newbie seperti mana trader-trader yang ada di pasaran ni. Saya pun pernah ada kena pool account. Saya pun zaman-zaman dululah pernah ada apa yang dikatanya pool account. Zaman tu lah 2006 tu. Ada lagi thread yang scammer tu masih ada lagi dekat Cari Gold. Orang-orang yang buat tu masih ada lagi penceritaan dia. Abang kenal tak siapa yang run Cari Gold sebenarnya? Sebab macam mana dia boleh maintain website tu sampai hari ni? Tak salah saya Arai. Saya pun orangnya memang tak pernah berjumpa dengan orang, tapi saya pernah check lah. Agak bagus lah sebab itu antara pelopor lah. Zaman dulu tidak ada social media ni, Facebook apa semua tak ada lagi. Dia mulakan dengan Cari Gold. Lepas tu satu step ahead dimulakan dengan Skype. Selepas zaman Skype barulah datangnya zaman Facebook, zaman WhatsApp, dan sekarang adalah zaman TikTok. Jadi setiap peralihan zaman tu setakat ni saya memerhatikanlah. Dan saya memerhatikanlah daripada zaman Marketiva yang ada forum kepada zaman Facebook, sekarang kepada zaman TikTok. Jadi banyak peralihan zaman yang telah berlaku lah. Tapi MT4 pun sekarang ni sedang perlahan-lahan juga digantikan oleh MT5 disebabkan zaman jugalah. Dia saya rasa waktu saya mula get into forex 2017, waktu tu ada broker yang cuba nak introduce MT5. Saya ingat dia mendapat tentangan yang hebat. Waktu tu banyak trader macam kami tak nak pakai MT5 kan. Tapi saya fikir balik hari ni trader sendiri tanya ada MT5 ke tak kan. Ya betul, sebab zaman berubah, sebab apa-apa perubahan ataupun change dia akan ada resistant di peringkat awal. Macam chart juga, bila dia nak break, dia nak kena break resistant. Bila dia dah pecah resistant,
dia akan jadi resistor become support. Oi. Ini boleh apply dalam real life ni bang. Yes, dalam real life sebab dulu-dulu orang tak suka MT5. Tapi sekarang pun masih ada tentangan MT5 especially kepada penggemar-penggemar robot. EA, Expert Advisor. Sebab ada banyak formula-formula robot yang masih lagi tak berjaya di coding kepada MT5. Itu sebagai player dalam EA, saya mix around dengan kode-kode apa semua, dia kata masih ada lagi masalah. Tapi secara perlahan MT4 ni ada, sekarang dah start ada kelemahan-kelemahan dari segi bugs, dari segi apa semua yang seolah-olah macam satu usaha untuk menyahkan pengguna MT4 ni kepada MT5. Dia macam Tapi Apple lah. macam Apple lah, dia akan eliminate the product by itself. Itu yang sedang terjadi dekat MT4. Jadi maknanya kalau kita pasang EA, kalau kita tak proper manage, dia ada bugs, ada lagging, kena update. Sebab tu MT4 selalu kena update dan benda tu akan mengganggu perjalanan robot tu. Ya betul. Itu mungkin secara halus dibuat untuk mengalihkan pelanggan ke MT5. Cuma dah cukup pedas tadi bang. Ini daripada abang punya observation lah. Saya punya observation lah. Dan MT5 juga ada kelebihan dia yang tersendiri. Kepada trader-trader kaki layer, sekarang kita dah ada solution untuk tutup Close semua all. posisi. Yes, betul. Dekat MT4 tak ada. Korang kena tarik satu kan. Jadi kalau benda tu laju, tak sempat kan. Dulu-dulu kalau kita pakai di laptop, kita mungkin ada skrip. Tapi sekarang ni pengguna MT4, MT5 ni banyak di handphone. Jadi itu jadi satu kesukaran lah. Jadi nampaknya MT5 tu berjaya menyelesaikan masalah tu. So ada reason lah nak upgrade pergi MT5. Yes. Sebab sekarang zaman kita adalah zaman persaingan. Selain daripada MT5, kita juga ada apa yang kita panggil C trader. Oh ya, saya baru dapat C tahu. trader sedang follow rapat MT5 ni dari segi features dan sebagainya. Nanti kita akan tengok satu persaingan lah antara MetaQuest dan sebagainya. Bagus lah, dah kurang monopoli. Kurang monopoli. Dan pernah MT4 tu dikeluarkan dalam Google Play Store dan juga Android. Penglibatan dengan Russia. Penglibatan, tapi at the end dimasukkan semula. Jadi itu antara perkembangan-perkembangan yang kita kena alert lah. Dengan benda-benda ni. Soalan kita apa tadi? Okay, kita dah pusing-pusing. Kita santai je hari ni. Santai saja. Kita bila abang cakap kita dah admire, listen dekat abang saja. Kita cerita pengalaman saja macam mana boleh jadi newbie. Bila bercakap semua dengar. Macam bila Tapi make sense kan bang? kita pun pernah just to tell the people that saya pernah jadi newbie, saya pernah kena scam. Saya pun pernah masuk full account dulu kala. Tapi bila abang cakap tu dia jadi make sense. Betul lah. Jadi maknanya kita just cerita flow perjalanan ni setakat yang saya tahulah 2006 adalah zaman cari gold. Bila tamatnya cari gold, perlahan-lahan digantikan oleh Skype dan digantikan oleh Facebook. Sekarang dia ada Facebook group dan komuniti tu semakin berkembang. Jadi konsep forum dalam web tu masih ada tapi dah dia panggil old school. Jadi pengguna dalam tu masih ada, tapi pengguna tu adalah orang yang umur tu lah. Macam kita kata surat khabar. Surat khabar sekarang dah komuniti yang rare. Kalau orang baca surat khabar tu, maknanya dia dah 40 lebih. Bang, Sama. saya nak tanya you satu soalan. If dulu abang cakap pergi bank untuk nak deposit. Time tu dah ada office ke untuk broker dekat Malaysia? Broker tak ada office. Then semua kita online. How you trusted dengan diorang? Sebab okay, betul. How you make it Good question, bro. how sebab I tak sekarang ada social media tau. Sebab dulu zaman kita belajar dengan kawan-kawan juga. Okay. Jadi kawan-kawan ni dia macam ada community lah, sort of community lah. Datanglah join. Ini bagus ni, belajar forex apa semua kan. Itu permulaan lah di North Finance tu. Lepas tu lama-lama kawan saya yang promote North Finance ni, dia pula cakap, korang tahu tak, sekarang tak payah bank wire lagi dah. Dia ada ejen lokal. Itulah ceritanya local depositor. Local depositor pertama. Local depositor. Tak payahlah bank ni leceh lah, nanti bank tanya kita masalah, nanti bank tanya duit ni daripada mana nak ke mana. Tahu lah kan, bank memang very suspicious on all the foreign transaction. Sebab tu saya sebagai exchanger dulu buat netailer, buat apa pun, saya tak melalui jalur bank lah. Saya pernah lalu jalur bank bila dia ni saya nak bukanlah bongkarkan, nak share sikit lah. Dia ada satu threshold
Threshold ni kita panggil apa? Limit. Bila kita buat satu transaksi ke luar negara dengan secara repeatedly, dengan secara berulang-ulang dengan satu amount yang besar, kita akan masuk dalam apa yang kita panggil STR. Watchlist lah. STR tu stand for Suspicious Transaction Record. Dia bila bank ada hak untuk tanya kita sebarang transaksi yang melebihi RM4,000, dia akan masukkan kita dalam STR, Suspicious Transaction Lebih Record. RM4,000 RM4,000. Pada masa itu cerita pada awal penlibatan saya lah dalam 2012 macam tu. Bank pun cakap, cik, saya kena ambil detail cik ni, nama, IC, alamat, niaga apa website, source of fund, where you get this money, purpose of transfer, what is the purpose of transfer. Wah, letih tiap kali kan. Lama-lama saya kata, tinggalkan template ni lah, kau tulis je, nanti aku sign. Sebab masalahnya nak transfer tu duit kita. Yalah. Tapi Suspicious Transaction Record ni adalah SOP daripada BNM. Di mana-mana financial institution, termasuk di money changer. Di money changer. Jadi dia ada compliance lah. Jadi maknanya dia orang akan, sebab banks akan melapor kepada bank pusat. Bank pusat membuat audit di setiap cawangan dan akan tengok pada STR. Siapakah orang yang individu yang berisiko. So dekat situ, maksudnya ini adalah penglibatan dengan transaction luar negara lah. Bukan negara. Transaction luar negara. Masa tu atau pengeluaran. Masa tu LD tak ada lagi. Masa tu tak berapa famous lagi pasal LD ni. Kita famous pasal Neteller. Jadi bila walaupun setiap broker tu ada LD, tapi broker perlukan satu medium untuk hantar wang keluar. Masa tu Bitcoin pun tak famous lagi. 2012, 2013, value 2014. dia bawah $10. Saya pun tak pernah dengar lagi Bitcoin pada zaman tu. Dia punya cara pun susah nak buat. Sebab Neteller ni dulu dia pesaing kepada PayPal. Bila dia pesaing kepada PayPal, dia SOP dia lebih kurang sama. Zaman tu Neteller tu ada kad. Ada debit card. But I know Neteller from Abang Nas. From social media. Long time ago. Long time ago. 2013. I think FBS masa tu Abang tengah. Yes, betul. Neteller. Neteller ni adalah satu medium lah. Jadi bila kita banyak membuat transaksi penghantaran keluar apa semua, sebenarnya berisiko lah. Tapi sebab zaman tu tidak ada lagi crypto wallet atau sebagainya. Saya pun sekarang ni struggling very hard untuk faham itu wallet. Tapi saya kena belajar lah. Sebab zaman dah berubah. Jadi Neteller pun orang dah tak pakai kan. Jadi kena always improve ourselves lah. Okay. Ini kalau abang tak kisahlah untuk saya bertanya. Ini based on abang punya keselesaan lah nak jawab. Ya, tak apa. Okay. Tengok. From throughout abang punya pelibatan dengan pelbagai jenis payment punya options, jenis bank lah, Neteller lah, macam tadi tu. What are like, macam ada tak moment yang menyebabkan abang rasa this is like beyond abang punya, dah lebih daripada abang punya keselesaan. Macam adakah dia dah masuk kes undang-undang ke, ataupun dah jadikan abang ni dalam position yang macam diperhatikan. Ya. Tidak bila kita dalam apa saja yang kita buat, kalau kita nak jadi besar, kita akan bayar harga untuk benda tu. Jadi saya rasa saya dah bayar harga untuk benda tu. Tapi saya tidaklah berbangga masuk dalam senarai-senarai apa-apa senarai yang disenaraikan, tetapi ya cukup untuk menunjukkan betapa banyaknya volume tu, tapi cukup untuk mengalertkan pihak-pihak yang berkenaan, tapi tidaklah menjadi satu kesalahan dari segi undang-undang. Saya pernah setelah nama saya dimasukkan dalam senarai orang-orang yang tak payah sebut ter apa-apa kan. Jadi saya pergi jumpa dengan regulator tu. Saya nak tahu apa. Jadi dia kata, yes, our job as a regulator to alert the public. Kan? Sebab pada masa tu, yalah bila kita jadi besar, dia ada satu momen tu tahun 2020 sampai 2022 yang mana banyak berlaku penipuan online. Betul. Semasa tu. Ada yang menyamar jual face mask, ada yang menyamar jual glove, jual apa semua. Dan zaman tu verification untuk shopping platform ni tak cukup kuat. Sampai kan bila kita buat LD jual beli Neteller semua ni, nama company kita tu tersenarai dalam platform jual beli ni. Kalau saya sebut sini, Carousell. Jadi
seolah company saya tu menjual face mask, menjual glove. Maksudnya orang guna nama abang. Yes, guna nama company tu. So jadilah kes-kes yang scammer, dia panggil third party scammer apa semua. Daripada situ kita pun mula mengetatkan kita punya SOP lah. KYC, know your client. Sepatutnya kita kena tengoklah jadi scam tu kadang-kadang dia jadi triangle scam, third party scam. Dia scam orang lain, dia menggunakan kita sebagai medium. Jadi nanti orang yang bayar tu akan cari kita. Betul. As a so-called scammer. Jadi kita kena jawab. Jadi apa jalur-jalur undang-undang tu kita cuba jawab lah sebab kita tak terlibat kan. Tapi itulah, the harder you go up, the more risk you will face. But how they get it your details bang? Banyak gambar-gambar kita ni kan dekat media sosial. Dia boleh create another Facebook. Sampai dulu heboh Najmuddin ni contact semua orang, message semua orang. Kan? Tapi that's how are true. you? Apa khabar hari ni? Insya-Allah. That's true ah. Pening. I dulu actually I kenal abang from my ex broker lah. Dia buat event. Okay. Dia event and abang Najmuddin dia come as a guest. Kalau abang ingat lah. Ya, dekat Penang. Yes, dekat Penang. So I came there, kita borak-borak, I dah balik and suddenly dari Facebook. That new then hi apa khabar? Pelaburan ni. Then tapi I dah kenal dah abang. Then I screenshot send to abang, is this you? Kenapa send to me? Jadi zaman 2020 sampai 2022 itu adalah satu zaman kritikal di mana banyak berlaku penyamaran identiti di segala media-media sosial. Di Facebook, di WhatsApp, di Telegram dan sebagainya. Jadi dengan banyaknya kes-kes itu telah sampai kepada regulator. Jadi saya tampil kepada regulator, saya tak payah sebut nama mana-mana regulator. So saya bagi tahu dia orang, saya ada cover report apa semua kan. Tapi sebenarnya cover report pun tidak membawa anda ke mana-mana. Cuma yalah kita protect ourselves lah. It is not us. Jadi letih lah naik turun ke balai kan, polis pun dah kenal. Kan, jadi bila pergi kat regulator tengok saya dah report. Tapi keluar juga nama saya. Dia kata tak apa. Our job is to alert people this entity is no longer reliable. So kita faham lah sebab dia merujuk kepada scammer yang menggunakan nama kita. Tapi nama kita pun terpalit jugalah. Orang yang klien bisnes asal kita tu pun jadi rasa macam yes. Tapi lama kelamaan benda tu dapat dibendung lah. Mujur pihak Meta, dia ada buat verified apa semua tu kan. So kita dapat mengawal dan membendung melalui verified tu. Tak mahal dik, dia RM40 je sebulan kena bayar. Tapi benda tu berbaloi untuk mengesahkan verification kita tu. Sekarang tak salah saya WhatsApp pun ada verification. Ada satu adik-beradik kan? Dia ada blue tick tu kan. Jadi bila ada benda tu dia menyelesaikan banyak masalah. Tapi biasalah masalah dicipta untuk mewujudkan produk. Yeah. Alright, jadi kita dah sampai separuh masa pertama untuk kita punya podcast. Kita akan take a break dan sambung selepas ni. Okay, we're back again dengan podcast Sembang Pedas. Tadi Abang Nash dah bagi beberapa saya rasa input yang orang biasa kalau tak ada experience dia tak nampak bang. Tapi sebabkan daripada perkongsian abang, mungkin ada orang di luar sana akhirnya terbuka minda macam mana things run in the background. So kita teruskan lagi kita punya perkongsian. Pada malam ni saya nak juga tanya throughout abang punya experience lah daripada mula-mula kenal forex. Saya rasa abang dah jadi trader, abang dah jadi IB, abang dah jadi LD. Sekarang ni nak jadi influencer pula. So throughout daripada business model dalam kita punya industri trading ni, mana satu yang abang rasa sebenarnya kira yang abang paling gemar dan mana satu yang abang rasa in the future mungkin dah tak relevan? Dia bukan persoalan kita gemar atau tidak. Persoalan ni kita kena berubah mengikut zaman tu. Dulu-dulu ada istilah budak-budak ni introvert kan. Apa nerd, skema semua kan. Jadi zaman tu berubah. Jadi benda-benda ni akan berubah. Sama juga macam so-called influencer kan. Jadi zaman sekarang generasi 20-an, saya pun tak tahu apa generasi alpha, beta, gamma. Apa? Saya pun tak tahulah apa. Saya dah beta. Bukan generasi Z lah bro. Dah habis dah. Z dah atas. Z, alpha, beta. Jadi kalau kita tengok daripada hierarki penduduk, daripada customer kan. Jadi customer ni dia datang dan pergi. Kalau kita tengok piramid penduduk,
Dia mula daripada kanak-kanak, remaja, dewasa, senior dan pensioners lah. Jadi bila sampai satu tahap umur, mungkin kawan-kawan semua di sini pun akan sampai satu tahap umur. Jadi maknanya kita dah ketinggalan berapa anak tangga di bawah. Maknanya ada lagi generasi kita di atas. Jadi untuk merelevankan diri kita, kita harus orang kata apa? Up to date dengan perkembangan terbaru lah. Macam dulu-dulu kan, kita ada handphone. Kita resist untuk pakai WhatsApp. Kalau kita tak buat transaksi dengan WhatsApp, kita akan ketinggalan. Sama juga bila zaman WhatsApp ada Telegram. Kita tak nak pakai Telegram, kita akan ketinggalan. Sama juga dengan zaman sekarang. Jadi orang-orang yang so-called introvert, pemalu apa semua, dia tak nak muncul di social media. Dia akan ketinggalan. Zaman sekarang adalah zaman pembuktian. Kalau kata anda adalah trader, apa SS dia, apa profit dia. Kalau kata Sifu, live trade. Zaman mengajar kelas hari Sabtu dan hari Ahad dah habis. Sekarang zaman live trade. Ini zaman-zaman anak muda. Minta maaf kalau statement saya mungkin menyinggung mana-mana pihak. Tapi betul juga. Betul juga. Bila I buka TikTok yang buat live trade punya, ada 400 followers, dia tengok live. Betul. Tapi bila buat kelas nak ajar semua kan, masuk tu 10 20 orang. Sebab apa? Generasi muda ni lebih terdedah kepada live feed, istilahnya live feed, streaming apa semua. Dia nak keadaan berlaku on the dot, on the spot. Bukan bila dah profit baru tunjuk SS. Kan? Bukan bila hari Sabtu Ahad benda tu dah jadi, tunjuk candle ni macam ni, dah bersilang sini, dah potong sini, dah masuk zone sini, dah pecah sana, pecah, benda dah lepas babe. Sekarang kita tengok pada benda yang real. Jadi kita budak-budak muda, generasi muda mengidolakan seseorang yang boleh bawa dia ke depan dengan teknologi, dengan benda-benda yang secara live. Jadi zaman-zaman menceritakan buku-buku sejarah, cat-cat yang terdahulu mungkin hanya sebagai rujukan, tetapi bukan sebagai satu kepercayaan kepada kanak-kanak muda ni. Saya tengah tengok asli kita ada buku trading tau. Itulah I pun fikir. I rasa buku-buku orang dah tak baca. Buku-buku ni adalah sebagai panduan. Tapi kena ingat satu istilah yang kita panggil market is dynamic. Kalau saya, generasi lama, saya akan panggil market bukan kita punya. Saya dah patent kan. Nanti saya dah buat baju tu. Market bukan kita punya. Itu orang lama. Kalau orang baru dia kata market is dynamic. Apa yang anda belajar, moving average, cross sini, silang ke sana, silang ke sini, dah tak sama babe. Kan? Setelah macam kita tengok new high sekarang. Setelah dia pergi new high, dia pergi lagi new high. Dia pergi lagi new high. Apa jadi dengan ilmu-ilmu kita yang kata look to the left tu? Semua dah jadi tak relevan. Sekarang ada istilah baru pula. Bila harga pergi new high, dia panggil price discovery. Discover the new price. Price discovery. Ini saya banyak tengok daripada TikTokers orang luar lah, bukan Malaysian lah. Dia kata price discovery. Yalah sebab price tu tak pernah ditempa. Contoh macam besi kuning kita ni, gold. Dia tak pernah tempa pada harga tu, dia pergi harga baru. Jadi tak ada left lagi yang kita nak look. Selalu kita belajar look to the left. Selalu kita baca tengok last high dia kat mana. Last high kat mana. Jadi sebab itulah saya kata, bila perubahan zaman tu, ilmu tu hanya jadi asas saja. Yang nak membuat keputusan tu adalah diri kita sendiri. Intuition, teknik, risk management, itu main peranan. Jadi teknik-teknik ni adalah hanya sebagai asas. Dan dia bukan satu rukun ya. Kalau benda ni pecah sini pergi sini, benda ni pecah sini pergi sini, yang ni bersilang sana, bersilang atas pergi bawah, dah tak sama dah. Sebab forex bukan sign. Forex is art. Kalau sign A campur B jadi C. Itu sign. Jadi saya nampak pembuktian-pembuktian di pasaran adalah nak menjadikan forex ni sign. Contoh macam campuran kimia A campur B jadi C, lepas tu jadi D. Dia bukan macam tu. Market adalah dinamik, sentiasa berubah mengikut masa. Saya bagi contoh. Sekarang kita ada ketidakstabilan geopolitik. Okay. Betul. Ukraine, Rusia di Timur Tengah dan sebagainya. Kalau kita tengok besi kuning tu patut naik.
Tapi sehari 2 ni mesti kena Kalau turun. based on zaman dulu, bukan zaman dulu lah, macam 5 tahun lepas, logik dia kalau ada geopolitik besi kuning Ya, naik. besi kuning ni kita panggil safe haven, dia patut naik kan. Tapi sekarang ni sebaliknya. Kan? Jadi maknanya benda ni berubah mengikut zaman dan skrip dia tu akan berubah-ubah. Jadi maknanya apa yang kita belajar tu adalah art saja. Yang nak mencorakkan tu harga pattern tu mungkin dia datang balik tapi pattern dia dah tak sama dengan pattern dulu-dulu. Jadi perubahan tu kadang-kadang kita bila kita dah ada pasang satu mindset kan. Contoh kalau yang ni naik, yang ni mesti turun. Tapi sebenarnya tak. Sekarang banyak benda dah berubah. Banyak benda yang dah berubah. Sebab itulah. Sebab dalam trading ni, promote sikit lah. Ada 3 asas dalam trading. 3 asas dalam trading. Technical, fundamental dan sentiment. Sekiranya berlaku sentimen yang kuat terhadap satu benda, dia akan menutup technical dan fundamental. Macam apa yang telah berlaku Macam sekarang. sentimen yang kuat, Sentimen yang kuat akan menenggelamkan dan technical dan technical dah tak make fundamental. sense Dah tak ada kesan. Macam apa yang berlaku baru-baru ni lah. Bila ketidakstabilan tu terlampau meninggi, harga besi kuning, harga emas ni dah naik ke satu level dan semua orang tengah fikir ATH kan. Dan orang siapa yang tengok kepada teknikal memang dah habis dah. Kalau tengok stokastik pun dah habis. RSI pun dah habis. Semua dah pergi atas dah. Tak pernah jadi sebelum ni. Tak pernah jadi kan? Tak pernah jadi. Jadi kenapa benda tak pernah jadi tu terjadi? Sebab dinamika market tu dynamic. Market ni bukan static. Dan market bukan science. Market adalah arts. Market adalah ni boleh seni. buat baju ke bang? Ni abang saya rasa boleh buat buku semua. Okay bang. Boleh. Sejujurnya lah. Ya, Ni personal opinion abang. Personal preference abang. Kita tolak relevan, kita tolak logik, kita tolak orang kata ikut trend lah. Ya. Abang punya own preferences kan, ikut zaman trading kan. Sebenarnya abang betul-betul prefer di hati abang zaman bila? Zaman macam abang cakap seminar hari Rabu Ahad ke? Sabtu ataupun Ahad. zaman forum ke? Ataupun sebenarnya sekarang ni yang paling abang rasa paling best? Saya rasa zaman forum awal-awal dulu best lagi. Sebab hidup kita dalam satu kepompong yang kita panggil privacy. Jadi bila zaman keterbukaan macam sekarang ni, bila masalah privacy ni kita mungkin terdedah kepada macam-macam risiko lah. Contoh macam bisnes LD pun kita takut juga di luar sana, di mana lokasi kita, di mana kita berada. Saya tidak pernah post apa-apa posting saya secara live sebab faktor-faktor keselamatan. Betul. Sebab saya ada kawan dah almarhum lah, dia macam tu juga. Dia post on the way nak ke airport. Tapi sebenarnya dalam perjalanan airport tu dia telah dipintas oleh pihak-pihak penjenayah dan sebagainya. Jadi saya mengambil pengajaran dari situ, selalunya 1 hari 2 hari baru saya post. Yang saya pernah datang ke tempat tu. Jadi maknanya privacy tu dah tak menjadi privacy lagi sekarang. Daripada zaman-zaman dulu kan cerita-cerita trader apa semua. Jadi trader ni duduk dalam satu mode privacy dia yang tersendiri. Jadi sekarang ni privacy tu dah cuba dilondehkan. Jadi kadang-kadang orang tahu benda yang tak sepatutnya tahu pasal kita. Tak tahu pasal trading, pasal apa semua kan. Jadi yalah sejajar dengan perubahan zaman. Tapi zaman-zaman forum dulu lagi seronok. Kita nak jumpa sekali-sekala tu memang excited lah sebab tak pernah jumpa, dah pernah chat bertahun-tahun, berbulan-bulan kan. Finally baru jumpa face to face kan. Jadi kawan-kawan yang sekarang ni yang sezaman dengan saya pun saya jumpa by coincidence lah pada masa tu semua kan. Lebih thrill lah. Lebih thrill lah. Itu kalau tanya saya zaman dulu lagi best. So sekarang dia excitement tu kurang lah bang. Excitement tu kurang. Semua orang boleh claim jadi sifu. Hari ni student, esok tak. Mula-mula hari ni newbie. Besok student, lusa boleh jadi sifu. Mantap. Sebab banyak lah, ada funder lah apa sekarang kan. You ada muka je cukup. Kan, lelaki, perempuan, you ada the right package, ada funder masuk kan, tak ada masalah. Sebab boleh jual muka kan. So Jadi, bagi tak sama dalam dulu. abang punya pengamatan lah, observation, adakah abang rasa yang fasa sekarang ni
live stream, influencer tunjuk muka, adakah dah sampai penghujung-penghujung dia atau abang rasa masih lagi jauh nak pergi, and what is next fasa seterusnya? Benda ni takkan habis. Selagi mana ada newbie, selagi mana ada orang cukup 18 tahun, selagi tu akan ada trader forex. Selagi mana ada orang yang ayatnya tak manis tapi harus dicakap. Ada pepatah Inggeris, suckers was born every day. Betul. Kan? Jadi untuk ada orang yang menang, untuk 5% yang menang, ada 95% orang yang kalah. Itu memang fitrah. Ada satu rule, dulu saya pernah belajar dekat universiti, Pareto rule. 20% akan menguasai 80% lagi dalam kehidupan. Jadi maknanya apa-apa rules, apa-apa perbuatan kita yang achievable tu, maksimum pun 20 lagi 80 tu adalah Part of the system lah. Part of the system lah. Sebab dalam sistem yang kita duduki sekarang, ada pemenang, ada pecundang. Siapa yang konsisten akan terus kekal. Siapa yang lemah, yang mengalah akan dimakan oleh sistem. Jadi kita bergerak dengan sistem. Scary. kita bergerak dengan sistem lah. Boleh Google Pareto optimality ataupun Pareto rules. Jadi But abang ada any suggestion tak? Macam mana nak jadi yang 5% atau 20% yang Dia macam ni, adakah abang rasa abang in that? Saya masih rasa masih kurang lagi. Jadi dia macam ni. Apa yang penting, konsisten dalam apa yang kita buat. Kalau macam CCC, satu entiti yang konsisten buat benda penyiaran konten dah beberapa tahun. Jadi kalau kita nak jadi trader yang konsisten. Kalau kita nak jadi service provider, kita jadi service provider yang konsisten. Jangan orang kata apa orang Melayu panggil tu, hangat-hangit tai ayam. Jadi maknanya nak berlari laju tu semua orang boleh buat. Sprint 100 meter 7 saat. Jadi semua orang kejar pada kelajuan. Tapi tak semua orang kejar kepada konsisten tu. Berapa lama dia boleh bertahan. Dalam apa-apa bidang sekalipun, konsisten mainkan peranan. Kalau anda pelajar, jadi pelajar yang konsisten. Trader jadi trader yang konsisten. Peniaga jadi peniaga yang konsisten. So itulah abang punya falsafah lah dalam menjalankan abang punya bisnes lah. Ya, betul. Alright, saya rasa saya kena tanya soalan ni. This is benda yang saya nak tahu ke abang, especially untuk orang yang dah lama dalam industri ni, yang ada tempoh duration experience yang macam abang ni. I have to ask, sepanjang abang dalam industri ni, abang ada tak experience yang abang rasa bukan berinteraksi, getting involved with the wrong people atau with the wrong party, and macam mana benda tu effect abang? Itu biasa dalam kita membuat sesuatu keputusan bisnes. Ada masanya kita buat keputusan yang tepat, ada masanya kita buat keputusan yang tidak tepat. Sama juga bila kita M3 di MT4. Ada masanya kita buy dia jatuh, ada masanya kita sell dia naik, kan? Tapi sampai satu masa falsafah kita senang, cut loss dia. Nothing personal lah pada saya. Dan cut loss tu bukan bermakna kita putuskan silaturahim kita apa semua. Jadi kita tak ada apa-apa business deals lah. Mungkin kalau kita jumpa kita tegur lagi, tapi kita nak buat business no more. Jadi dalam perniagaan ni, law of average lah. Setiap kegagalan itu membawa kita kepada perkara yang kejayaan di depan. Kita kena yakin macam tu je. Kita memang sebagai manusia, secara teori kita memang kecewa. Kadang-kadang apa yang kita usaha tak dapat, apa semua kan. Tapi kita sentiasa fikir positif. As a Muslim, kita sentiasa fikir yang Allah ada satu rancangan yang lebih baik pada kita di ke depan hari lah. InsyaAllah. Jadi sebab pahit mau, untung rugi, itu adalah part of the game lah. Jadi macam saya kata tadi, jadi setiap benda yang kita nak kejar, dia ada harga yang kita kena bayar. Jadi kita sukatlah tengok harga tu macam mana kan. Rasa berbaloi ke tak berbaloi. Rasa berbaloi. Tak berbaloi better kita stop kan. Yes. Jadi itulah sebab
kita sebagai trader ni kita dah diasuh entry kita dekat mana, TP kita dekat mana, Betul? stop loss ataupun cut loss kita kat mana kan. Jangan kita drag benda tu terlampau panjang sampai mengganggu kita punya emosi, kita punya kesihatan dan sebagainya. Kalau kita tak berjaya, just admit kegagalan tu dan move on, move forward. Ya. Yeah. Okay. That is like falsafah yang saya rasa kalau orang yang dah season je boleh sampai ke level tu. Saya rasa kalau orang yang baru-baru ni, kalau dia baru first time dia jumpa, akan dia dia akan melalui pelbagai apa nama ni, cabaran lah dalam ni. Macam kat kita trading, kita dah pakai satu teknik ni, oh baguslah, 7 petala langit lah apa semua kan. Tapi satu Holy hari grail. Holy grail lah apa, tapi sampai satu hari teknik tu jadi tak relevan. Pernah tak anda trade, anda dah konsisten dan berjaya dengan satu teknik, tapi sampai satu hari tu macam satu kuasa Allah kan, dia nak tarik pada anda, anda dah tak pandai lagi trade. Betul. Saya. Ya. saya pernah dulu buat cantik jadi. Itu sebenarnya Tuhan tengah duga kita. Susah pun Tuhan duga, senang pun Tuhan duga. Jadi kadang-kadang mungkin kita tak layak untuk berada di level tu kan. Jadi kita kena terimalah. As a Muslim, as a person, kita kena terimalah benda tu. Kan. Alright. Another question bang, yang saya rasa agak pedas. Abang cakap tadi, kena stay relevant, kita kena berubah kalau kita nak stay dalam market. Ya. Tapi honestly bang, sejujurnya, apa yang abang rasa sebenarnya, abang tak puas hati dengan keadaan industri kita sekarang ni? Bukan tak No, puas hati lah. this is like bukannya bukan personal lah. Bukan personal lah. Saya amat bimbang dengan perception masyarakat tentang forex. Ini secara umum Jadi masyarakat di luar sana yang bukan trader menggambarkan, ada satu kumpulan masyarakat yang menggambarkan forex ni haram, ahli neraka, makan duit haram semua. Ada satu kumpulan. Itu banyaklah dekat, bukan saja di kampung, di pekan pun ada. Dia akan menyisihkan golongan ini. Orang ni orang haram, ahli neraka, tak patuh syariah apa semua kan. Ada satu golongan lagi yang mengatakan forex ni scam. Dan ada satu golongan lagi yang mengatakan forex ni tempat mudah buat duit. Jadi saya amat risau dengan perkembangan negatif vibe yang sedang berlaku sekarang ni, especially kepada anak-anak muda. Sebab bila ada zaman influencer ni, kita disajikan dalam kita punya FYP apa semua kan, cerita-cerita kejayaan, kemewahan anak-anak muda yang 20 tahun kan. Jadi benda tu kadang-kadang ialah mungkin kepada newbies dia menjadi satu benchmark tau. This guy this lady yang 20-an, 30-an cantik, ada package kereta mewah, kesenangan, kekayaan. Jadi mula dia new generation mula membandingkan tau. Membandingkan kejayaan tu dengan material yang tu. Sebab bila dia meletakkan material di depan, dia tidak lagi belajar trading itu untuk trading. Sebab dia tak faham, kadang-kadang orang hanya melihat aku nak berjaya macam dia, tapi dia tak melihat proses tu. Jadi di situlah datangnya benda-benda yang cepat. Betul. Skim-skim yang cepat, apa benda yang cepat. Jadi generasi baru lebih terdedah kepada benda-benda yang cepat-cepat. Jadi kita tak perlu ceritalah apa yang cepat tu kan. Jadi senang ditipu dengan apa saja janji yang cepat disebabkan package kejayaan hidup yang dia lihat generasi dia alami. Zaman-zaman saya dulu 20-an ni tak ada yang generasi yang lambu-lambu yang mewah-mewah ni. Mungkin zaman saya lah. Zaman sekarang ni kita disajikan dengan benda tu, dan benda itulah yang jadikan idola kepada masyarakat sekarang. Itu yang kita risau. Sampai bila mana orang mencari satu jalan mudah, solusi mudah untuk menyelesaikan masalah hidup dia. Betul. Itu yang kita cuba nak educate secara rasional. Forex ni adalah satu ilmu, memerlukan satu ilmu, memerlukan satu pengalaman, memerlukan satu wisdom untuk kita buat benda tu. Jangan disajikan dengan berita-berita yang tidak realistik apa semua kan. Sebab kita kesian kepada masyarakat kita. Kan? Kita kesian kepada masyarakat kita. Jadi kita kalau boleh kita nak educate masyarakat kita ni supaya berbalik kepada ilmu yang benar. Kan? Dan elakkan daripada high expectation.
tentang industri. Betul. Itu je. Saya pun dekat CTC-FM kita sentiasa pump out content yang kita nak mengubah persepsi masyarakat lah. Realistik lah. Especially Realistic lepas expectation. COVID lah. Kita nampak Ya, spike masa gila COVID, benda ni masa waktu COVID tu spike kan. So bila kita keluarkan konten-konten yang cakap pasal keadaan yang realistik in terms of trading, orang selalu komen macam, biarlah Mamat tu dia trade boleh beli lambu kan, biarlah Mamat tu power. Tak. Di rasa lambu kita tidak mempersoalkan apa-apa kemewahan yang dia ada, tapi kita risau dengan perception ataupun naratif yang diberikan kepada forex ini akan mengganggu pemikiran masyarakat, pola fikir masyarakat. Kita tidak mahu masyarakat kita berada dalam generasi yang memperjudikan wang ringgit mereka untuk kekayaan yang dikatakan sekejap itu. Tidak ada benda yang mudah dalam dunia ni. Abang rasa mana satu is spoiling the forex market? Is it the orang yang tunjuk mewah-mewah, or yang orang yang cakap dekat luarkan secara haram-haram things, or which one? Both. equally damaging. Equally damaging sebab benda-benda yang kita panggil khilaf, benda-benda yang menjadi perdebatan itu kadang-kadang akan memecahkan kita daripada masyarakat, daripada keluarga. Contoh, kita ada satu keluarga, ada adik, abang, kakak semua kan. Ada yang setuju tindakan si trader ni, ada yang tak setuju. Itu dah menjadi perpecahan dalam satu keluarga nukleus yang kecil. Itu belum lagi dalam masyarakat, belum lagi dalam kampung, dalam sekolah, dalam universiti. Jadi benda-benda macam ni nanti akan jadi satu pertentangan tau. Pertentangan ideologi yang mengatakan benda ni haram, harus dan sebagainya. Tetapi jangan lupa pihak-pihak pemerintah bila-bila masa saja boleh melegalkan forex. Dan pada masa itu orang yang telah meludah mungkin akan menjilat kembali. Wah, power. Pedas. Ini memang pedas. Sebab seandainya benda ni dilegalkan, segala majlis-majlis fatwa, ilmuwan, agamawan akan meneutralkan benda ni. Jangan terkejut. Sebab kita dah tengok dulu, kripto ni pun barang-benda yang tak ada, tapi diadakan, akhirnya diharuskan pula kan. Jadi apalah sangat forex ni kan. Jadi jangan terkejut kalau satu hari nanti kerajaan kita melegalkan benda ni. Sebab benda ni berlaku di Indonesia. Majlis Ulama Dewan pun dah mengharuskan dia. Ada Indonesia? Di Indonesia, forex adalah legal. Dia di bawah pengawalan Bapepti, satu badan. Jadi benda tu dah jadi legal dan dia dicukaikan. Basicnya macam tu lah. Dan kita pun lihat juga banyak benda yang tak legal di Malaysia sekarang dah dilegalkan balik. You all punya pot ke apa ke kan. Satu masa dulu tak pernah legal tapi dilegalkan. Satu benda yang haram di negara jiran kita, satu daun yang haram dihalalkan balik. Jadi persoalan halal dan haram ni adalah satu garis nipis di dalam erti kata sesebuah kerajaan itu. Dia bergantung kepada sejauh mana halal haram itu akan mendatangkan keuntungan kepada kerajaan tersebut. Okay. Even kita as a Muslim pun abang tahu, abang dah trade lama, abang seorang Muslim. So daripada pemahaman kita pun benda tu sebenarnya legit. Asal sesuatu hukum adalah harus, sampai dia memudaratkan dia akan menjadi haram. Very basic. Setiap hukum asal sesuatu hukum adalah harus sehingga benda tu memudaratkan. Contoh, kita trading ni harus, kita nak cari rezeki, tetapi dia akan memudaratkan kalau kita berjudi lah. Is it kalau abang predict consider haram? Yes, kita harus membuat keputusan berdasarkan ilmu, analisa. Dan kefahaman kita. Kita sebab tu sekarang saya bimbang pada generasi awalan ni, mungkin mereka tak cukup ilmu, mereka hanya follow itu dan ini, dia tidak ada satu asas untuk dia membuat keputusan itu kita takut. Yang paling kita takut adalah generasi kita panggil generasi penjudi. Nauzubillah, jangan ada generasi inilah. Sebab generasi kita yang 20-an ni ada generasi yang akan memimpin negara 20 tahun ke depan. Jadi adakah kita akan tinggalkan generasi kita dalam satu generasi yang berilusi, yang
menghayalkan sesuatu yang dia pasti tak kecapi, itu kita kena fikirkan balik. Okey. Nah, tugas-tugas pengamal media, pengaruh untuk memberikan satu gambaran yang realistik tentang kehidupan masyarakat. Biarlah kita berpijak di bumi yang nyata dan kita tidak mengharapkan benda yang lebih daripada apa yang kita mampu. Ingatlah, rezeki secupak tidak akan jadi segantang. Okay? But what I fikir, because Sarah, I have to cut you off. Actually, we have to take a break. okay. Sure. Lepas ni kita sambung. Kita kembali lagi dalam Sembang Pedas. So, untuk orang kata nak wrap up the session lah dengan Abang Naj. Thank you pada wisdom yang Abang Naj dah sharekan dengan kita pada hari ni. Saya nak tanya, apa sebenarnya harapan Abang Naj untuk masa depan kepada industri dan juga personal Abang Naj punya achievement? Tak ada banyak. Masa semakin hujung, semua orang akan lalu masa hujung dia. Jadi harapan saya pada industri, biarlah industri ini berkembang secara sihat. Biar ada satu, orang kata apa, proper SOP, proper guidelines untuk player industri, untuk trader dan sebagainya. Kita tak mau kita nak dipandang one level up dalam masyarakat. Kita satu level dengan masyarakat. Jangan ada apa-apa bad perception lah terhadap masyarakat dan sebagainya. Itu yang kita expect. Kepada bisnes, kita kena sentiasa berubah lah mengikut peredaran zaman lah. Itu yang kita pun cuba adapt. Itu yang saya pun cuba masuk TikTok. Jadi tapi saya bukanlah sifu yang bagi signal buy sell tu. Jadi tapi kita masih lagi boleh tampil tanpa kita memberi signal, tapi kita bagi awareness, bagi sharing dan sebagainya. Sebab zaman sekarang ni lebih banyak kepada perkongsian. Business trust come first, business come later. Yes. So for Sarah yourself also, do you have anything you want to share to our audience at the end of this segment? No, actually, to be honest lah, banyak orang pilih sebelum dia tahu the knowledge, dia pilih wrong direction already. So sebenarnya kalau you nak enter to this field atau any field lah, dia kena tahu, dia kena belajar dulu. Sekarang semua orang sebenarnya cepat tahu, cepat shortcut. Tengok shortcut. Dia tak suka basic. Tapi sebenarnya basic tu sangat penting. Yeah. So sebab tu dari sekolah pun kita start dari 1+1. Bukan terus je kita 10+10. Sebab basic tu penting lah. So hopefully bila orang tengok a lot of videos dan belajar daripada sifu-sifu yang dah go through semua. This is the real sifu. Apa Ya, saya pun MC juga. But actually I ada one more curious thing lah. Maybe nowadays punya people, dia orang tak nak share, dia orang dekat live trade ke apa-apa, dia orang terus bagi signal. Maybe dulu orang bagi education, orang dah tahu, dia tinggalkan orang tu. Tapi sekarang bila bagi signal, 400 people hari ni tengok, esok pun dia keep on tengok. Sebab dia tak tahu the real knowledge. Itu kaedahnya, nama kaedahnya lock the customer. You know, they lock the people, you know. They tak share the education. Dia tak share education, dia lock by the signal. Supaya orang tu akan terus addicted sentiasa follow dia and get the morphine. It's actually it's like mind game lah. That's the reality. That's the reality. Saya dah lama tak trade. Sekarang reality. Bila anda tengok live ada 400-500 orang, wow. Memang salute. The new guys, this is your age. Teruskan. Good luck. So they lock the people like that. It's actually mind game . But when I look to, if you guys nak come out from the mind game, long term tak bagus. Tak bagus. Tak sihat. So make sure belajar dulu. Get the education. Itu jadi, the important thing. Ramai orang sekarang nak shortcut. Kalau boleh naik lift, buat apa nak naik tangga kan? Jadi itulah. Kadang-kadang shortcut ni akan menyebabkan kita bergantung kepada seseorang untuk dapat signal, setup dan sebagainya. Tapi
But like abang say lah, orang suka naik lift, tapi bila earthquake, orang kena guna tangga juga. Betul tak? Betul kan? Kalau lift rosak salah, lift rosak kan. So basic is always important, bro. Ya, Saya betul. depan tangga dah tak tahu nak naik tangga macam mana kan. Sebab itulah kita kena back to basic lah. Yeah. Kita dapatkan ilmu apa semua kan. Zaman yalah sebab teknologi ni mempercepatkan sesuatu proses. Tetapi dalam kita mengejar kecepatan itu, kita harus ada ilmu-ilmu asas yang kita boleh berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi budaya-budaya bagi signal live trade ni mungkin bagus sebagai pembuktian kesaktian Sifu tu, tapi tak bagus kepada anak murid dia yang nak mengamalkan sendiri. Yes. Don't give people fish, But give teach fishing them to pole. fish. Oh, teach them to fish. Cina, falsafah Cina tu, jangan bagi ikan, bagi joran. Bang, boleh ambil this video bang. I boleh buat banyak quotes lah. Boleh letak abang punya gambar quotes sebelah. So every time dalam ni ada banyak quotes. Guys, ni baru episod pertama guys, Sembang Pedas. So saya rasa kita dah sampai ke penghujung segmen. Okay. Done. Banyak dah wisdom We are done yang already, Abang 90. Nas share. Yeah. Dan saya rasa agaknya akan ada episod lagi sekali Wow. dengan Abang Nas ni. Daripada gaya ni banyak lagi dia nak cerita ni. Ini kena naikkan fees ni. Jadi Abang Nas, last part of the segment, anything Abang Nas nak promote, nak ajak orang, silakan. Okay, buat masa ni kita dengan M Trading ada conduct contest Trader of the Year. Seperti mana korang tahu, tim Nusantara ni adalah LD pelbagai broker, MIB pelbagai broker dan rebate provider pelbagai broker. Korang boleh cari dekat hashtag ya. Jadi untuk tahun ini kita buat Trader of the Year dengan M Trading dengan hadiah-hadiah yang menarik. Anda hanya perlu depo $50 untuk menang RM5,000 dan prop trading $25,000 account di bawah fixed fee. Dan itu bukan saja hadiahnya guys, kita ada 10 hadiah. 10 hadiah tu ada tunai plus prop trading. Jadi tujuan kita adalah nak meramaikan peserta, meramaikan trader dan meramaikan juga pemenang. Pada kawan-kawan yang biasa trade $50, apalah sangat kan. Tak ada Depo $50 tak ada hal lah. Daripada korang depo dekat akaun biasa pun, korang MC juga kan. Baik korang masuk dekat Sekarang trading rate ni. pun dah turun bang. Sekarang rate pun dah turun. Rate Rate pun dah turun. Jadi ambil kesempatan ni, rate yang turun, hadiah yang menarik, boleh cuba di M Trading. Kita ada kontes, insya-Allah akan bermula pada 14 hari bulan ni sehingga 22 November. Hadiah menarik guys, ada 10 hadiah untuk anda. Jadi kalau nak tahu, boleh kontak kita untuk pendaftaran. Pendaftaran dibuka sehingga 21 November. Kita buka sepanjang kontes kecuali sehari sebelum lah. Kita panggil kalah mati lah. Sebab kita ada juga pengalaman, kita ambil pengalaman daripada provider kontes yang lalu. Ada persepsi set up the winner bila last day kan, lagi sejam 2 jam ada player baru, tiba-tiba player baru menang. Yang lama semua tinggal. Jadi daripada pengalaman itu kita cuba untuk menjadi provider yang telus, sebab kita adalah provider kontes sejak 2019. Dah 5 tahun kita buat. Jadi kita nak elakkan isu-isu tu, jadi kita ada tempoh kalah mati, kita bagi 24 jam. Jadi itulah, jangan lepaskan peluang untuk join Trader of the Year 2024 contest dengan menghubungi kami guys. Okay. Yeah. Bang, abang nak share tak about 0 minute also? Ya. Silakan. Okay, untuk M Trading di tim Nusantara guys, hanya satu-satunya tim M Trading yang menyediakan affiliate, IB structure, affiliate dan juga self rebate yang tidak ada syarat PIP dan tidak ada syarat minit. Jadi kebanyakan broker dia akan lock people by syarat PIP atau syarat minit. Tapi dengan tim Nusantara, kita tidak ada syarat PIP dan syarat minit, akan memudahkan kepada IB untuk close client, especially klien-klien yang kaki scalping. Kalau nak jadi IB, nak bergabung dengan kita, boleh contact kita. Dan kepada trader-trader yang self trade, yang trade sendiri, nak dapat rebate sendiri,
pun boleh pakai di M-Trading di bawah Nusantara ni, yang mana korang close tak ada syarat PIP dan tak ada syarat minit guys. Boleh bergabung dengan tim Nusantara, boleh hubungi kami untuk servis-servis yang dinyatakan. Actually the special is abang tim Nusantara saja right now ada 0 minute rule in M trading. Untuk So tim Nusantara saja. Special for tim Nusantara. Kita cuba boostkan konsep self trading ni pada self rebate ni. Sebab dalam pada IB di luar sana tak perlu risau tentang persaingan atau cabaran, sebab setiap marketer itu ada market share masing-masing. Betul. Yang 20-an ada market share for 20-an. Yang newbie ada market share for newbie. Yang old timer ada market share for old timer. Jadi kita equal fight dan berentak di pasaran equally. Yeah. not only that, abang Nash is a LD for Brunei and Malaysia. Ya. Untuk M-Trading. Ya. Yes, M-Trading. Kita sedia untuk memberikan servis kepada pelanggan-pelanggan di Malaysia dan juga di Brunei. Macam biasa, LD ni adalah salah satu alternatif untuk membuat urusan depo withdraw. Kita ada banyak lagi medium-medium lain seperti kripto, online banking, wire transfer dan sebagainya. Betul. Jadi kalau anda mungkin nak servis yang personalized, boleh orang kata apa? Face to face, not to say face to face, person to person. Jadi boleh gunakan servis LD. Kalau guna servis-servis lain tu lebih pada automation dan sistem lah. Yang mana bila anda ada masalah, persoalan teknikal, anda tidak ada tempat untuk rujukan. Tapi kalau dengan LD ni, orang kata apa, dia ada personalized approach. Personal touch. Jadi mungkin sudah tak relevan tapi masih lagi relevan pada market segmen yang berkenaan. Ya, okey. Alright. Jadi saya rasa itu sahaja episod pertama untuk Sembang Pedas bersama dengan M-Trading dan tetamu kita pada hari ini, Abang Naj dan juga Sarah. So thank you. Banyak nak kena edit ni. Dapatnya begitulah. Nanti bagi saya satu kopi. Okay. Jadi terima kasih kepada Abang Naj dan juga Sarah kerana sudi datang untuk episod yang pertama. Kita berjumpa lagi dalam episod kedua untuk Sembang Pedas. Bye.